Assalamualaikum, nama saya Muhammad Amirul bin Muhammad Noor dengan rakan saya Nur Aida Dayana binti Muhammad Nazir akan membentangkan kajian yang telah kami lakukan. Kajian ini dilakukan untuk mengenal pasti kesalahan morfologi yang terdapat dalam teks ucapan ahli politik. Teks ucapan yang digunakan dalam kajian ini adalah teks ucapan daripada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia sempena sambutan Hari Belia Negara 2015. Pada teks tersebut, kesalahan morfologi yang akan difokuskan adalah seperti kesalahan penggunaan kata tunggal, kata majmud, kata ganda, pengimbuhan akhiran, pengimbuhan awalan, pengimbuhan apitan, kesalahan ejaan, kesalahan tata bahasa dan juga dari segi penggunaan huruf besar dan huruf kecil. Saya akan membentangkan tentang definisi konsep morfologi. Menurut Nisaf Al-Karim 2015, dalam buku Tata Bahasa Dewan, morfologi ialah bidang linguistik yang mengkaji perkataan dari segi struktur, bentuk dan penggolongan kata. Susunan bentuk, bunyi ujaran atau lambang yang membentuk satuan bahasa yang bermakna disebut sebagai struktur kata. Kemunculan unit tata bahasa sama ada tunggal atau hasil pemajmukan, peimbuhan dan penggandaan dirujuk sebagai bentuk kata. Proses mengkategorikan perkataan berdasarkan persamaan bentuk atau fungsinya atau bentuk dan fungsinya dikenali sebagai penggolongan kata. Kata mempunyai beberapa makna bergantung kepada perwujudannya menurut Asma Haji Omar 2019 dalam Nahwu Melayu Mutakhir. Kata boleh dikelaskan kepada 3 aspek iaitu fonologi, ejaan dan nahwu. Aspek pertama ialah fonologi. Fonologi merujuk kepada tutur yang utuh antara dua jadah dalam pertuturan. Dengan kata lain, ciri fonologi mentakrifkan fonologi. Ucapan utuh antara dua ruang kosong dalam penulisan dipanggil sebagai ejaan. Ejaan ini secara amnya konsisten dengan fonologi, tetapi ejaan ditemui dalam bahasa bertulis manakala fonologi ditemui dalam bahasa lisan. Jadah dalam bahasa lisan sepadan dengan ruang kosong dalam bahasa tulisan. Akhir sekali, tata bahasa ialah unit kecil yang paling autonomi, terkecil dan bermakna. Maksudnya, tata bahasa ialah satu bentuk yang boleh wujud dengan sendiri dalam frasa dan ayat mudah. Terdapat banyak kesalahan morfologi yang dapat dikenal pasti dalam teks ucapan ahli politik ini. Kesalahan yang pertama ialah kesalahan kata sendi nama. Pelibatan golongan belia di dalam pelbagai aktiviti pengisian sambutan Hari Belia Negara dalam membantu menjayakan program ini. Kesalahan yang terdapat dalam ayat ini ialah di dalam. Penggunaan di dalam membawa pengertian ruang atau jarak. Ianya digunakan di hadapan kata nama sesuatu yang konkret. Penggunaan perkataan yang betul ialah dalam. Perkataan dalam berfungsi sebagai kata sendi nama hadir di hadapan kata nama atau frasa nama yang membawa pengertian tempat yang tidak mempunyai ruang atau jarak. Saya percaya kesepaduan di antara belia pelbagai latar belakang bersama pihak kerajaan akan memberi impak positif kepada pembangunan negara. Kesalahan yang terdapat di dalam ayat tersebut ialah di antara. Saya percaya konsep dari belia negara dengan tema Showcase of Talent yang diperkenalkan ini akan dapat menyelahkan potensi modal insan belia yang lebih kreatif dan inovatif serta dapat menyemarakkan semangat perpaduan di kalangan belia Malaysia. Kesalahan yang terdapat di dalam ayat tersebut ialah di kalangan. Kata sendi nama di dan kata sendi nama dengan imbuhan di adalah berbeza kerana ia akan membawa maksud yang berbeza. Pembetulan yang perlu dibuat ialah di antara dan di kalangan. Bagi kata sendi nama di, ia perlu dijarakkan dari perkataan. Konsep Showcase of Talent ini menyediakan ruang dan peluang kepada golongan belia daripada pelbagai latar belakang di pelbagai peringkat umum untuk menyalahkan potensi modal insan mereka. Semoga tempoh 3 tahun bermula daripada tahun 2015 ini memberi cukup ruang kepada pertubuhan-pertubuhan belia untuk membuat perancangan yang sewajarnya. Kesalahan yang boleh dikenal pasti daripada kedua-dua ayat ini ialah penggunaan perkataan daripada. Kata sendi daripada digunakan untuk hal-hal yang lebih umum seperti untuk orang, perbandingan, asal kejadian, benda abstrak, pertentangan dan menunjukkan keanggotaan. Penggunaan perkataan yang betul ialah dari. Kata sendi dari digunakan dalam hal yang ada hubungan dengan masa, tempat dan arah. Akhir sekali, saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah di atas kejayaan penganjuran sambutan Hari Belia Negara 2015 ini kepada pihak KBS dan Majlis Belia Malaysia. Kesalahan yang terdapat dalam ayat tersebut ialah di atas. Perkataan di atas ditakrifkan sebagai kata keterangan dan digunakan apabila ingin menyatakan ukuran dari segi ketinggian atau menegak ke atas dan lebih tinggi daripada. Pembetulan bagi kesalahan ini ialah menggunakan perkataan atas. Frasa sendi nama di atas perlu ditukarkan kepada atas sahaja dalam ayat tersebut untuk menghasilkan ayat yang gramatis.
Kesalahan kata seni nama yang terakhir ialah pendekatan NAPI iaitu engagement, empowerment, education, entrepreneurship, social enterprise dan experience yang ditekankan oleh kerajaan dalam membangunkan belia pastinya akan dapat melahirkan golongan belia yang mampu berdikari, belia yang berwawasan, mempunyai jati diri yang jitu serta boleh menyumbang kepada pembangunan negara di masa hadapan. Penggunaan di masa hadapan merupakan kesalahan yang terdapat dalam ayat ini. Digunakan untuk menunjukkan posisi atau keberadaan berupa tempat. Pada masa hadapan adalah penggunaan yang betul. Pada menunjukkan posisi atau keberadaan yang tidak bercirikan tempat. Pada digunakan untuk menandakan waktu. Seterusnya, kesalahan kata ganda juga dapat dikenapasi dalam teks ucapan ini. Aktiviti penonjolan bakat di peringkat daerah, negeri dan kebahasaan dilaksanakan dan kemeriahan pelaksanaan pelbagai aktiviti-aktiviti ini pastinya telah dapat menyuntik azam kepada golongan belia untuk lebih berjaya menyelahkan potensi mereka. Banyak perkara-perkara penting yang berkait dengan pembangunan belia berlaku dalam negara kita pada tahun ini. Kesalahan yang dikenapasi ialah pelbagai aktiviti-aktiviti dan banyak perkara-perkara. Aktiviti-aktiviti dan perkara-perkara menyatakan pengertian jamak. Oleh itu, tidak sesuai kata aktiviti dan perkara dijamakkan lagi dan menjadi pelbagai aktiviti-aktiviti serta banyak perkara-perkara. Pembetulan bagi kesalahan ini ialah pelbagai aktiviti dan banyak perkara. Kata ganda tidak boleh digunakan selepas penggunaan kata bilangan jamak seperti pelbagai dan banyak. Seterusnya, kita akan lihat pada kesalahan imbuhan yang terdapat dalam petikan ini, iaitu pada ayat kita mula laksanakan festival ini pada tahun 2012 dan KBS telah membuktikan bahawa festival belia tahunan ini telah berjaya menarik golongan belia dari seluruh negara termasuk antarabangsa untuk datang ke Putrajaya. Penggunaan imbuhan akhirankan pada perkataan laksana kurang tepat dengan ayat tersebut. Hal ini dikatakan demikian kerana menurut dari Nik Safiah Karim dari buku Tata Bahasa Dewan menyatakan bahawa kata kerja yang menerima akhirankan akan menerima awalaman atau di. Pengimbuhan yang betul bagi perkataan tersebut ialah melaksanakan yang mendapat pengimbuhan apitan mekan. Selain itu, kesalahan imbuhan juga didapati dari ayat yang lain, iaitu pada ayat lantaran itu, kerajaan berusaha membantu mempertingkatkan taraf hidup rakyat Malaysia dan membantu meringankan beban kos sara hidup yang semakin meningkat akibat kesan daripada ketidaktentuan ekonomi global. Penggunaan imbuhan sisipan apitan memperkan pada perkataan tingkat pada ayat tersebut tidak tepat kerana menurut buku Tata Bahasa Dewan imbuhan apitan memperkan ini bersifat transitif, iaitu perlu diikuti oleh objek. Namun perkataan selepas tingkat bukan sebuah objek. Pengimbuhan yang tepat pada perkataan tersebut ialah meningkatkan. Seterusnya adalah kesalahan ejaan. Hasil daripada kajian juga kami dapati terdapat kesalahan yang berlaku dari segi ejaan, iaitu pada perkataan inovatif yang sepatutnya inovatif. Selain itu pada perkataan untuk yang tiada huruf U di antara huruf T dan K. Seterusnya adalah pada perkataan menyemarakkan yang tiada huruf A di antara huruf R dan K. Seterusnya kesalahan pada penggunaan huruf besar dan huruf kecil. Terdapat dua kesalahan dari segi penggunaan huruf besar dan huruf kecil. Ini iaitu pada perkataan berjaya. Huruf B pada permulaan perkataan tersebut seharusnya menggunakan huruf kecil. Dan kesalahan kedua adalah pada perkataan penyelidikan yang menggunakan huruf P besar yang sepatutnya menggunakan huruf P kecil. Kesalahan terakhir ialah kesalahan tata bahasa. Terdapat juga kesalahan tata bahasa yang berlaku dalam teks ucapan ini, iaitu pada perkataan mengharapkan agar yang sepatutnya mengharapkan atau berharap agar. Selain itu, pada perkataan pada 2014 yang sepatutnya pada tahun 2014, dan yang terakhir ialah pada di antara pelbagai yang sepatutnya antara berbagai. Secara kesimpulan, kesalahan bahasa adalah bahagian yang tidak dapat dielakkan dalam proses pembelajaran bahasa. Analisis kesalahan yang dibincangkan dalam kandungan membawa kepada kesimpulan bahawa kesalahan linguistik dalam kajian morfologi didapati dalam penggunaan afiksasi, majmuk dan klausa.